Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kepada yang hadir hari ini, bengkel task force lah saya kira. Bukan task force, taklimat refresher lah untuk FL, updating FL. Sebab sebelum ni kita ada meeting dengan OM. OM highlight lah, ada banyak, apa dia panggil dia kan, yang IR apa? Yang DSO punya tu? IR Tom. IR Tom, dia punya IR Tom punya report lah. Masa breakdown dia tak boleh Dia nak akan detect. keluar. Tak boleh nak detect feeder mana FL ni semua. Kita kacir lah senang cerita. Lepas dia orang gali, dia orang dapat tahu yang, dapat detect yang kita tak update. Cawangan baru kita tak update. Dia punya isi-isi dalam FL tu. Sebab kalau perasan kalau projek baru, saya jarang linkage je. Kita macam create rumah dia je. Tapi isi dalam tu kosong. Tak isi apa pun. Terlepas pandang sebenarnya ni, saya, Cik Hafiz semua tak update. Sebab kita tak familiar sangat. Dulu pernah ada taklimat tapi dah tak praktik lah, lupa habis lah. So hari ni dia APP ada role sendiri untuk update FL ni. AD pun ada role dia sendiri. Sudah bagi OM ada update apa tak dia? Tak ada. OM, lepas kita dah Verify. silap baru dia akan clarifykan lah. Dia akan validate data kita. OM tukar semak lah. Yang tukar update-nya AD dengan APP je. So ini saya jemput Fatika lah dari AD Kelang. Sebab dia dulu, Fatika ni pernah mengajar FL dulu, saya ingat. Dia salah seorang yang terlibat lah dalam masa nak mula-mula nak create linkage ni dulu. So saya jemput dia lah untuk bagi sedikit taklimat lah. Meeting ni saya record lah, nanti saya upload dalam server lah kalau nak tengok balik. Okay, saya serahkan ke Puan Atika lah untuk seterusnya. Okay, terima kasih Encik Ashraf. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam. Sihat ke semua ni? Sihat. Macam ada yang tak ada lagi Memang yang ni je semua yang nak update Reza tak masuk. Ada seorang Reza. Tapi yang tukar update ni semua ni lah. Technician lah saya panggil, technician ke atas. Penyelia tak terlibat tak? Penyelia terlibat tak? Kalau macam untuk Kelang, saya minta penyelia buat sekali sebab penyelia pun jaga projek. Tak apa lah. Tapi ikutlah. Ikutlah siapa yang ada role yang akan update. Ini Okay, so saya terus je share. Share screen. Mana resource ni? Okay. Boleh nampak ke? Boleh. Yang banyak-banyak ni kan? Functional allocation banyak-banyak. Okay, yang ni Excel yang Cik Jamali bagi kat kita lah untuk kita update. Apa ni? Okay. So, untuk Kelang pun ada satu list, untuk Pok Kelang pun ada satu list lah. So, untuk Pok Kelang, dia dah bahagikan mana-mana yang projek yang kita perlu update lah. So, kalau tengok macam ni, tab dekat sini FL without class ni, ini adalah untuk tindakan APP untuk update lah. Okay. Yang ni FL with class, dia ada class tapi dia tak ada source of supply. SOS ni source of supply. Yang ni pun APP kena update. Okay.
So yang ni FL with class, dia ada class tapi dia tak complete data dalam dia. Maksudnya surat beranak dia tak complete. Jadi yang ni adalah untuk tindakan adding tak update. Okay. So sehingga yang hari tu ni bulan 2 kot. Ada beberapa ni je lah yang untuk add update. Sekarang kita bertambah lagi lah list tu. Okay. So saya teruskan je lah kot Okay. Boleh. Apa ni? Untuk apa ni, project builder ni semua aware dan faham ke dia punya level-level ni? Maksudnya macam ni okay, yang ni kita panggil yang atas sekali ni. Yang atas sekali. Nampak tak saya punya CJ20N ni? Nasro tak ada. Tak nampak lagi. Dia macam lagging sikit. Nasro tak sekejap. nampak. Nampak Excel. Nampak Excel. Dia macam lagging teruk. Lagging. Okay, tu menu overlap. Sekejap saya padu. Yang ni. Saya share. So saya recap FL without class ni maksudnya yang D substation tu kan? Di substation. Class tu je. Di substation tu je lah. Yang ni kat mana? Dekat Excel ni? Dekat dalam H01. Tak Yang saya share lagi ni. Ha. Sekarang nampak saya punya RMS nampak Tadi nampak? Yang ni nampak? Nampak. Project builder Okay. So contoh saya lah. terang. Satu. Ni contoh. Saya terangkan yang ni kali ikutkan audio. Yang ni kita panggil PD, Project Definition. Okay. Yang ni kita panggil dia WBS Level 1. Ya, maksudnya kita boleh tengok kalau kita pergi sini pun dia ada tulis ni Project Definition. Pergi kat sini dia ada tulis WBS Element. Okay. So yang ni kita akan panggil dia WBS Level 1. Yang ni WBS Level 2. Ni Level 3. Dan bawah ni Level 4. Level tu kita boleh tengok dia makin ke dalam satu-satu. Okay. So WBS Element ni tengok dia segitiga ni lah yang kuning ni. Okay. Okay. So selalunya bila AD release project, lepas tu akan minta APP untuk run FL, untuk execute FL. Okay. Bila APP dah execute FL, dia akan keluar status yang ni, FLCR. FLCR dia maksudnya Functional Location Created. Okay. Okay. So macam mana kita nak tengok FL bagi pencawang yang kita baru create ni, boleh tengok dekat sini assignment, dekat sini. Okay. So sekarang FL untuk projek PKG 5841 ni dia punya FL yang ni. Okay. So untuk maklum untuk creator atau kena bagi tahu APP? Setiap kali release sebenarnya APP ada dapat email bagi tahu kita ada release ni. APP kena alert lah, tapi tak tahulah APP Syah alert ke tak. Dia yang notification tu bukan sampai kat saya, dia sampai ke Tengku Ashraf tu. Dia tak sampai kat saya. Sekarang semua sampai kat dia. Dia yang akan forward email tu. Kalau dia tak forward saya tak dapat lah. Tengku Ashraf tu, siapa? Dia Tengku Ashraf tu. Tapi kalau macam tu tak apalah, kalau macam praktis Kelang, setiap kali saya release project, saya akan terus beritahu Arif minta dia write. So tak terceceh lah kalau Syafiq boleh buat macam tu jugalah kot. So tak adalah terceceh nak tunggu Ashraf forward ke lambat. Takut nak tunggu saya tak tahu Syafiq release, tapi saya kalau tak ada email tu saya tak buat lah. Tak tahu. Kalau Syafiq inform direct, senang lah. Patut ada yang tertinggal tu kan? Patut ada dia tak bawa buat email dulu sebelum VUP dia sampai direct lah aku. Notification tak tahu buat apa dia buat gitu. Dia nak control lah semua.
Dia macam Tapi sudah tu. je lah Okey. itu. Lepas ni aku release aku PM lah dalam grup. Boleh juga. Okey. Okay. So dekat sini lah kalau kita nak tahu projek ni apa dia punya function location ni, kita boleh tengok kat sini. Okay. So daripada sini kita nak update class dia, boleh copy je function location ni, and then kita buka IH01. Yang ni tikut IH01 Okey. Update ni selepas kom macam mana? Update ni selepas energize selepas kom Sebelum kom pun dah boleh, selepas kom kan banyak pula kerja kita kan. Bila dia sebelum kom pun dah boleh lah. Okey. Bila dia boleh, kalau untuk APP once Syafiq minta update untuk FL kan, untuk run FL tu Ashraf terus boleh buat yang Excel yang dengan kelas ni. Betul. Sebab dia tak berkaitan dengan equipment pun, dia hanya sistem. So tetap boleh. Ni APP buat lah. Yang ni saya tunjuk untuk APP So masukkan functional location dekat sini, tikut ni IH01. Tadi saya ada bagi PowerPoint kat Ashraf, ada yang tikut yang perlu diguna. Okey. Okay, share. Okay. So untuk IH01 ni, dia asalnya dia macam ni, dia akan tick macam ni. So untick deleted object ni dengan tick equipment install. Sebab kita nak tengok ada equipment install ke tak dalam kita punya function location ni. Okay, kemudian execute. Okay, kalau tengok kat sini, nama dah tukar lah. Okay, double click kat sini. Okay, double click kat sini, paparan dia akan jadi macam ni lah. Okay. So apa yang penting untuk APP update adalah sini, kelas dengan object type ni. Dua ni. Object type tak update. Okay. Object type tak update. So kalau macam ni, kena update object type. Macam yang saya share dekat Ashraf, yang ni tak nampak Ada tu buat Tika? Boleh tu buat. Tu lah. Sebab saya tak boleh nak share terus apa tu? PowerPoint ni. PowerPoint ni hilang. Share. PowerPoint. Ni nampak? Boleh nampak Itu tak nak delete. Okay. Yang penting kena ikut yang ni, kelas dengan object type ni. Okay. Untuk substation, ni ada kelas. Tak apalah kot, boleh nampak macam ni? Clear? Clear. Okay. Kelas dengan object type ni. So untuk substation, kalau macam kalau APP ni substation dia lah. So kena update bila kelas dia di substation, dia punya object type dia ni lah, sama ada substation ke PPU, SSU, PMU, PCE. Ikutlah mana kan. Untuk kalau di SSU tu bukan untuk 33 kV ke 11 lah? Kalau ada 11 adalah di SSU. Dia kira di SSU juga? Sama. Okay. Okay. Lepas tu kalau pencahayaan untuk compact sub, dia punya kelas kena buat macam ni lah, compact sub. Object type dia macam ni. So sama juga dengan transformer. Di transformer kita boleh ambil ni lah, transformer yang atas ni. Switch gear yang ni dan seterusnya. Okay, faham yang ni Jadi untuk substation tadi, saya copy saya share balik. Share entire screen tak boleh ke? Dia tak boleh switch. Macam mana? Tak kerti lah nak buat. Aku tak tahu. Ni, yang ini nampak tak saya punya Aku salah share screen yang atas tu. Kau share screen. Share Entire screen. Yang screen view 1. my meeting window View Kau my dekat. meeting window. Bukan ni. Bukan. Sekejap. Ni share. Ni nampak?
Kau share entire window. Senang. Macam ni je. Kalau Jadi macam nampak. ni. Kau tak payah Sekejap, switch. Macam ni nampak? Nampak saya punya project builder. Project builder ERMS Tak nampak. Dia share Tak screen. nampak. Tak boleh. Tak boleh ke Susah macam ni. Kalau Google Meet ni boleh. Meeting window. Ni share meeting window. Yang Saya kena tadi share kau create screen 1 tu. screen 1. Okey, jap. Macam share tu atas sekali tu. Screen 1. Ni. Screen 1 ni. Share ni. Okey, try. Okay, yang ni saya buka. Ni. Yang ni IH01. Yang ni ERMS. Nampak? So, cara nak edit dia, apa pun kalau dalam ni kita kena klik cermin mata dengan pensel ni. Yang ni untuk edit. Klik sini. Okay, lepas tu masukkan object tag tadi Kena tally lah object tag ni dengan ni. Kalau tidak dia pun tak dapat baca. Subsection. Ni subsection. Lepas tu kita save lah. Okay. Dia tak nampak pun perubahan kat sini. So double klik semula. Pergi ke sini, classification ni. Okay, sebab dia dah ada class kat sini. Kita kena update yang dalam ni. Yang ni app yang kena update. Inilah yang source of supply yang Cik Jamal minta update tu. Okay. Ni. Nampak saya punya Excel? Nampak? Okay, so maksudnya share screen one lah. Okay, so FL without class tadi kita dah update. So maksudnya tadi projek mana tak? Ingat pula. Macam mana dia? Bella. Projek 5841 bawah kot. Yang bawah sekali, saya ambil bawah sekali sebab atas dia dah update. Okay. So yang ni, kalau ikutkan FL without class, so kita done update lah yang ni. Okay. Dah update. So sekarang yang nama pencawan tu siapa kena update? Nama pencawan ni kalau dah ada nama, kalau dah ada nama APP boleh je update. Kalau tak ada kalau tak ada nama AD update. Macam ni dia update icon save pendamaran. Yang ni selalunya kalau masa buat SPP tu dah ada MPE boleh je terupdate. Kan? Kalau tak ada lagi sebab selalunya bila nak shutdown nanti baru ada kan. So AD update lah untuk nama pencawan. Formelan boleh update tu. Nama pencawan dekat mana? Dekat description tu? Dalam description ni. Dekat description. Sebenarnya kita tak perlu update. Sebenarnya kita tak perlu update pun kat sini. Sebab kita dah update kat sini. Sebab masa nak take nanti kita update sini. Tapi isu dia sebab kita tak boleh nak close selagi projek ni tak close, data-data dia tak akan transfer kepada IH01 tadi. So termasuk nama ni. Jadi untuk kita memudahkan diorang cari pun kita update lah juga. Sebab sebenarnya masalah kita lah, kita lambat close kan. Okay, so yang penting untuk update FL pencawan ni kita panggil level 3. Perlu update class, object type, satu lagi dengan sini start update. Start update ni maksudnya bila dia energize lah. Tapi bila app update dia energize lagi kan. So tak apa, kosongkan dulu. Okay, classification. Buka balik. So yang penting dekat sini. Ini semua dalam IH01 IH01. Tu IH01 ni dia macam master lah. Semua kita boleh buka daripada sini. Okay. Base kat sini kelas yang kita declare sini di substation ke di compact sub ke RMU ke dia akan link dengan benda ni tau. Benda ni akan berubah mengikut kelas yang kita dah declare. Bila kita declare kat sini RMU ke switch gear, data-data karakteristik ni dia akan berkisarkan RMU dengan switch gear punya lah. Okay. So tadi mana source of supply? Yang ni. Yang wajib diisi ni, part atas ni. Okay. Kalau kita tengok kat sini kosong. So bila ada tripping yang berkaitan dengan PE ataupun source of supply, satu feeder untuk feeder dekat PMU ni, dia tak dapat baca kita punya PE ni sebab kat sini kita tak ada data dia. Boleh isi tu lah tak? Apa? Sekejap.
Boleh saya taruh, tapi saya tak nak isi, saya nak korang isi sebab bila korang buat, senang ingat. Faham? Hmm. Uh, uh, Oh, ni okay. contoh ada. Ni contoh. Yang ni pun saya dah share tadi kan. Ni. Hmm. Apa maksud feeder number ni? Feeder number ni. Contoh kalau feeder daripada PPU Menara Kelang. Yang ni, ini Kelang punya. Yang ni adalah FL PPU Menara Kelang tu. So dia feeder number. Dia kena ambil feeder dia, feeder mana? CB mana? Okay, macam mana saya tahu NB9? Okay, ni memang PPU Menara Kelang CB9. NB9 ni bukannya suka-suka kita isi. NB9 ni adalah daripada data Excel tadi yang saya ada share juga yang Cik Jamali dah bagi FL. Cik Jamali bagi compare. Bukan. Tadi saya ada share satu dekat Ashraf. Kat situ ada FL semua PMU, PPU, PE semua ada kat situ. Boleh update, boleh tengok kat situ lah. Okay. So isi kat sini feeder number dia. Isi dekat sini. Substation name dia. Isi dekat yang ni contoh lain So isi kat sini dia PPU Menara Kelang. So tulis kat sini substation name dia adalah PPU Menara Kelang. Feeder number dia adalah CB9. So sepatutnya sini NB9 lah. Sebab ni saya ambil contoh lain ni. Feeder name dia kena masuk FL Pencawang First Leg untuk feeder yang ni. Kena tengok dia first leg dia PE apa. So masuk. Kena ambil yang first leg substation feeder name yang ni. First leg. Jadinya selalunya kalau PE baru yang kita masuk adalah first leg, so dia punya whole feeder tu kita kena tukar dalam ni. Nampak? Sebab contohnya PE yang kedua sebenarnya dia PE first leg. Lepas tu kita masuk PE baru dekat jadi PE tu jadi first leg. So PE yang bawah tu sebenarnya asal dia first leg dia PE lain kan? So sekarang kita masuk baru, so kena tukar. Semua kena tukar kepada PE first leg yang kita baru masuk tadi. Yang kita baru create tadi lah. APP ke kena buat? So APP lah. Allah. Sebab APP yang create sistem macam tu. Janganlah masuk first leg. Okay. Okay. So untuk APP yang tu sajalah. Tu yang substation name tu bawah dia tu? Name tu ni kalau dia ada source daripada lain, so dia N-2 kan. So dia ada source daripada lain, masuklah kat sini. Dia ada sampai 4 source. Okay. Maksudnya dia ada feedback daripada 3 ataupun 4, boleh masuk ke sini. Tapi yang paling penting dia yang satu ni lah. Source. Okay. Okay, so okay, Ashraf buat lah. Saya keluar. Isi data ni. Yang tu, ya. Share screen. 01407. Ya. Kena tengok CVP tu, source tu. Tengok dari CPP lah. Ataupun ada mana-mana yang dah ada. Yang ada source of supply. Boleh ambil. Sekejap. Perlu internet ni. Kat rumah ke kat office? Kat office. Sekejap. Okay. Ashraf cari dulu. Okay, sementara Ashraf cari. Saya tunjuk untuk AD update. Okay. So kita expand whole. Okay. Kalau macam ni, kita boleh tengok. Okay, FL kalau kita buka sini dia ada 3 warna.
Okay. Warna biru, warna hijau dengan warna pink. Warna biru ni maksud kita panggil dia FL lah, functional location. Functional location tu maksudnya alamat lah kiranya. Alamat Masuk ni. Daripada sini. Boleh dengar okey, yang ni FL ni. Boleh. Okey, ni alamat untuk pencawang tu. Okay. Bila dia slash L belakang ni alamat untuk land. Land tanah pencawang tu. So bila dia slash M dia ada maksud-maksud dia tersendiri. Kenapa ada M, kenapa MB, kenapa ada P, ada PD, PD1. Okay. Maksud dia, saya share sini. Okay. Yang macam ni lah. Yang ni hierarchy dia macam WBS tadi. Kita ada WBS level 1, level 2, level 3, level 4 kan. So macam functional location pun sama. Kita ada level 1. Kat sini kita panggil level 1. Level 2 ni dia punya declaration PPU ke PEM ke PE ke. Level 3 yang ni, 3 ni, A ni, G ni maksud dia voltage dia. Kalau G ni maksud dia 33 kV. Kalau J maksudnya 11 kV. Kalau perasan kita punya pencawang functional location dia semua sini J J something nombor lah. Nombor ni running number. So level 3. Level 4 M ni. Yang saya cakap tadi ada M. Level 5 kemudian ada B. Level 6 ni dia punya nombor belakang dia. Kita boleh saya tunjuk. Okay, yang ni yang saya maksudkan tadi, kalau J ni kita punya functional location J00 something punya number, so dia maksud dia 11 kV lah. Kalau G 33 kV. Okay, so sekarang kita memang guna J kita 11 kV. Okay. Kemudian level 4 belakang ni M ni adalah primary. Contoh macam kita punya TX, kita punya switch gear, dalam pencawang kita panggil kita klasifikasikan objek tu sebagai primary. Kalau feeder pillar, benda tu secondary lah kan. So bila feeder pillar kita kena guna N belakang ni. Nampak email? Okay. Yang ni level 5. Level 4 tadi yang ni M ni, level 5 yang ni. So ini ada beza dia. Kalau transformer mesti MA. Switchgear MB. Macam mana terjadinya benda ni? Sebenarnya dia ada, sebab itu nama dia linkage tau. Sebab itu masa APP create project builder kena create betul-betul. Kalau dia salah create, untuk macam ni. Dia memang akan tie kan. Kalau 3A1, dia memang automatic dia akan link kepada MATX. Maksudnya A ni, kalau dalam project builder, A ni bermaksud TX. B ni tak ada salah. C akan jadi RMU. D ni 33 kV. H akan jadi feeder pillar. Sebab itu masa kalau salah project builder, functional location yang akan keluar nanti salah. So nanti bila kita nak keluar barang pun tak boleh sebabnya tak dapat detect. Sebab benda ni dah tie 3 tu. Okay. Macam ni lah. Transformer 3A1. Switch gear C battery charger H. Feeder pillar G. Terbalik ni. Feeder pillar sepatutnya H. So dia akan jadi macam ni MATX, MB. Bila dia kita buat linkage, update run yang Ashraf akan buat tu, dia akan automatic convert kepada functional location. Okay. Ashraf dah ready ke? Sekejap. Pasik dulu. Okay. Plus ya. Okay. Okay, so saya ready. Okay. Sebab itu kat sini, MB ni merujuk kepada kita punya RMU tadi kan. Okay. Yang ni, okay, setiap item kita kena create rumah dia. Okay. Kalau macam ni, pencawang. Kita tak boleh create rumah daripada 014007 terus dia akan jadi MB1 ni, tak boleh. Dia kena layer by layer lah. Maksudnya macam ni. Contoh kita ada rumah. Kita kena create dulu jalan untuk pergi ke toilet kan. Contohnya ni toilet lah. So kita tak boleh tiba-tiba je ada toilet kat situ.
So kita kena melalui beberapa fasa, kita kena jalan, kena masuk rumah, kena masuk hall tu macam mana, baru pergi ke toilet. Sama juga sama juga macam FL ni, kita kena stage by stage lah maksudnya. So dia kena yang ni sampai ni dikira level 3. M ni level 4 tadi kita tengok, level 5, MB, level 6, MB1. So sampai level 6 kena create one by one, barulah kita boleh letak equipment kita dalam level 6 ni. Okay. Warna hijau ni adalah equipment. Maksudnya barang-barang yang kita keluarkan daripada store tu. Yang ni AD Kalau selalunya sebelum keluarkan barang, okay, FL kita akan jadi macam ni je. Dia kosong, dia biru ni je. Masa APP dah run, FL dia akan keluar biru ni je. Saya Dia ada macam saya buat SSU kan. SSU. Dia punya VCB ada 8. Okey. Lepas tu yang rumah ni, MB 123 ni kita tak create lagi. Tak create lagi. Dia auto. Sebab dia akan duduk. Sebab dia akan duduk kat satu tempat je. Dia auto create. Yang ni salah APP. Ini pencawas dia ada ni. Pencawas dia ada. Oh. SVT. Okey, kalau pencawas dia bukan kalau bagus. pencawas dia ada Kalau buat, kalau yang kita convert, okey, kalau yang convert pencawan baru still APP kena create dia punya rumah dulu, warna biru ni. Contoh ni contoh pencawan sedia ada ni SSU. SSU ni sedia ada 3. Kita nak tambah jadi 5. So sepatutnya kena ada lagi 2, MB4 dengan MB5 kan. So MB4 dengan MB5 yang warna biru ni APP kena create dulu. APP kena create. Lepas tu nanti barulah bila AD keluarkan barang, AD hanya akan update yang warna hijau ni. Bila kita posting barang daripada store, okay, hijau ni akan automatik terus masuk ke sini. Macam mana hijau ni masuk kat sini? Macam ni lah. Dia dah tulis kat sini kan. Barang kita, dia dah ada functional location kat sini. Sebab itu bila functional location tak ada, dalam picking list kita, barang tu tak keluar. Sebab dia tak dapat nak baca. Faham tak? Jadinya penting kenapa ada functional location sini. Dan dalam picking list, bila picking list tu dah keluar, maksudnya dia dah tahu dah rumah mana dia nak duduk. Dia dah tahu dah sebenarnya nanti bila dia keluar, dia akan terus duduk kat sini, park kat sini. Okay. Faham Jadi macam tadi biru, pemain tanya tadi, biru ni APP kena create. Sekejap lagi saya ajar nak create biru ni. So bila kita keluarkan barang, dia akan automatik park bawah ni. Dia akan keluar hijau dengan pink ni lah. Apa maksud hijau dengan pink? Hijau ni adalah equipment, barang yang kita keluarkan tu. PCB ke, TX ke, pillar ke. So barang ni dia mesti park bawah functional location level 6 sampai MB1 ni. Macam ni. Dia akan park functional location yang created ni, dia mesti akan jadi sampai ke hujung level 6 ni. Sebab apa? Sebab saya cakap tadi dia akan tie dengan ni. WBS kita G ni menunjuk kepada battery charging. So dia akan tie. Itu penting masa buat projek create projek ni, kena betul WBS dia. Kalau tidak nanti memang efek AD nak keluar barang tak boleh keluar, satu, dan picking list tak ada, nanti dalam ni pun tak ada. Itu kalau jadi macam tu, semua APP kena betulkan balik lah tu. Okay. Clear pemain? Clear. Okay, so Pak AD kita kena update yang kat sini lah, dekat hijau ni. Yang pink ni pun akan automatic masuk sekali dengan hijau ni. Pink ni merujuk kepada katalog number barang tu. Kalau ikutkan VCB dia punya katalog number yang ni lah. Dia akan automatic ni. Bila kita keluar barang sekali, dia akan automatic 2 ni. Okay. So AD kita double click kat sini, kita kena sama juga class object type. Tadi saya ada tunjuk kalau class dia adalah circuit breaker, object type dia adalah yang circuit breaker ni. Boleh refer pada PowerPoint yang saya share tadi.
Untuk edit kita kena sama edit juga dekat class overview tu. Isilah data-data dia semua ni. Ni semua kat nameplate adalah. Okay, biasanya sebab kita dah linkage sekarang. So data-data ni mostly kita punya supplier dia dah siap-siap isi. So benda tu dia akan link terus masuk kat sini. Dia punya banyak benda lah. Ratio. Cuma yang tak ada, contohnya macam AFI macam ni, kita kena bagi tahulah ada ke tak ada model siri ni. Nak update lah. Okay. Okay, Aisyah dah ready? Yang ni akan automatic keluar juga tau. Serial number ni. So tu untuk AD. Jadinya semua hijau ni kita kena update. Okay. Apa pentingnya kita update ni? Yang satu lagi yang penting kita kena update class, object type dengan start update ni. Start update ni memang penting. Yang start update ni maksud dia tarik kita com. Okay. Kalau tiga item ni tak ada, bila kita nak buat arms nanti, benda ni dia tak keluar dalam arms. Bila kita nak credit gear. Kadang mungkin banyak projek-projek yang lama lah yang jadi isu dekat arms tak keluar. Sebab apa? Sebab detail dia tak ada ni lah. Dia tiga ni tak complete. Class, object type dengan start update. Jadinya yang ni paling penting lah sebenarnya. Class, object type, start update ni paling penting untuk isi. Dan class overview ni adalah dia punya surat beranak dia lah. Detail kepada barang. Okay. Faham? Yang AD update ni ada terkesan dengan OM ke kalau kita tak update? Terkesan dengan OM, dia terkesan dengan kita sendiri pun boleh jadilah. Macam saya cakap, contoh dia memang projek baru. Lepas tu mungkin 2 bulan kemudian, kita nak projek tu kita nak buat ITC contohnya. Kan? Bila ITC, ambil transform baru boleh. Bila kita nak ARMS, barang-barang ARMS, barang tu tak ada dalam ARMS. Faham? Bila kita nak kredit transformer tu. Biasa guna ARMS kan? So data tu lah dengan mungkin OM dia ada refer kepada sini lah untuk tengok nanti dia nak buat maintenance ke apa, dia akan tengok ni balik ke. Macam tu lah. Dia tak ada lah terkesan directly macam yang IR Toms tu. Cuma detail dalam dia ni lah. Dan benda ni 10 tahun akan datang, APP pun dia nak apa? Contoh dia nak tukar gear. Kalau data ni integrity dia dah okey, so tak perlu pergi site pun sebenarnya. Dia boleh tengok kat sini, kat sini ada 3 VCB. So dia terus boleh buat SBP, tukar 3 VCB. Macam tu. Itulah untuk kemudahan orang masa akan datang. Okay. Dah Syafiq? Syafiq pula. Syafiq ready dah? Boleh. Okay. Ini berkaitan yang macam MB1, MB2, MB3 ni. Mana ada 3 PCB kan? Betul. So, kita nak buat susunan dia macam actual dekat site ke ataupun tak? Tak perlu. Tak perlu pun. Link number? Tak, dia okay. Kalau ikutkan dekat sini dia free text tau. Yang ni. Okay. Yang biru ni. Saya klik. Ini free text. So yang kita boleh tulis apa-apa je. Benda ni tak ada standardization pun. Dia sebenarnya dia ikut kawasan tu. Dia nak tulis kat sini sama ada dia punya link number ke, dia punya feeder ke mana ke, tu terpulang. So tu untuk kawasan tu macam mana dia nak handle, dia nak senang tengok. Kalau you nak buat contoh Puan kira dia just untuk letak barang je lah kan benda ni. Yang kita nak tahu ada aset kita betul ke tak dekat apa pecawang tu kan. Betul. Macam saya cakap tadi, ni kita kira rumah dia lah. Sekejap Tik. Okay. Kejap. Slow internet ni. Boleh. Pipi jangan buat tu, jadi slow tu line bawah.
Okay, ada soalan lagi? Boleh tanya, feel free to ask. Puan, nak tanya satu Puan. Saya share kat PC Today. Puan, nak tanya satu soalan. Boleh. Yang retirement tu, R1 tu macam mana? Siapa kena isi tu? APP ke AD? APP. Oh, APP. Ya. Ni tak ada retirement eh? Selalu tak ada. Dia buat retirement je. Tahu. Tak, sebab benda tu baru. CPP kita kan tahun... Oh, Allah. Dia macam Mana? macam kena ada R1 kan bawah dia. Dia kena ada. Contoh sekejap saya tunjuk yang Kelang punya. Retirement ni untuk kalau projek tu tukar gear ataupun tukar barang kat Pecawang je kan? Ataupun apa-apa nak kena upgrade ke downgrade kan? Betul tak? Masukkan untuk yang nak kredit ke store balik tu ARM. So dia tak ada isu lah sebenarnya. Tapi kalau setakat nak buat R1 tu kita just pindahkan apa kita orang punya network pergi ke situ je lah. Balik je. Sini. Contoh saya punya projek yang ni projek dekat Kelang Pret. Kita dismantle VCB. Kita dismantle 5 VCB. Okay, lepas tu kita masukkan 6 VCB. So yang dismantle dia kena VCB kena ada setiap satu ni. Sebab kita dismantle 5 VCB jadinya setiap satu panel tu kena create satu WBS ni. Okey, apa yang penting masa APP create panel ni, okey, dekat assignment ni dia kena masukkan equipment ni. Equipment ni adalah yang color hijau tadi tengok dia punya depan nombor 3000. Sama dengan color hijau ni, okey, contoh kita nak dismantle VCB yang ni. Ambil apa ni, nombor equipment ni. Masuk je kat sini, kemudian enter. Functional location ni dia akan automatic keluar based on equipment number ni. Equipment number ni dia number, dia running number. So dia takkan ada number yang sama. Okay. Satu lagi, bila nak buat arms tu, lepas dah isi equipment number ni, okay, kena pergi basic data yang ni, APP kena tick dekat bawah ni. Sama ada dia adalah untuk replace ataupun dia decommissioning. Decommissioning maksudnya kita nak terus buang equipment tu, kita dah tak nak replace dengan apa-apa. Kalau replacement ni, ya saya. Decom dengan replacement ni salah satu je ke tick? Salah satu sahaja. Okay. So dia akan keluar status kat sini sama ada decom. Kalau dia decom dia akan keluar kat sini. Kalau replacement dia akan keluar kat sini. Okay. Ni pun salah satu point kat mana arms tu nak baca. Okay. Kalau tak ada replacement ni dan kalau tak ada class object dengan start update ni dekat arms takkan ada. So kena make sure 4 item ni yang paling penting 1, 2, 3 dengan dekat sini ada dah buat, baru kita boleh check dekat arms. Okay. Dia orang tanya, okay saya dah klik, dah buat dah ni REPL. Saya baru isi kan. Lepas tu buka arms tak ada. Sebab apa? Sebab arms dia kena tunggu esok sebab arms ni dia ambil data daripada LMS kita. So dia akan generate data-data yang baru, dia pukul 12 malam baru dia akan buat kerja. Setiap hari pukul 12 malam baru dia akan sedut semua data-data daripada kita punya LMS ni masuk dalam arms tu. So that's why kalau kita terus buat ni, klik REPL edit ni, jangan terus check dekat arms tu, memang takkan ada. Kena check esok. Esok kalau tak ada lagi, kena buka lagi, kena cari lagi apa masalah lagi. Macam tu lah. Itu yang masalah tu kan. Bila buat lama-lama, kita faham lah, kita tahu. Ya, saya. Lagi satu yang kat user field ni. Ya, user field-nya ni. Ada satu date tu, actual com date ni perlu isi ke tak payah? Perlu isi ke tak payah. Benda ni dia tak menghalang kita pun untuk kita save ke apa kan. Oh, just yang kat depan tadi tu lah yang penting. Biasanya saya isi masa nak teko ni.
Selalunya yang ni exact akan buat lah, masuk deco dia siap-siap isi semua. Sebab Selalunya. kadang-kadang buat kat AM tak ada. So kita pun cuba ya isi Oh. keluar error comdate tu tak tahu kat luar mana kan. Oh, Yang comdate mana tu ada dekat sini, dekat start update ni. startup ni, start ini kan. Dekat sini. Dia tak ada kaitan dengan projek Belen ni, tak ada. Dia tak, yang ni dia tak ada link kat mana-mana pun. Okay. Nanti boleh tengok balik lah. Banyak ke yang jadi macam tu? Apa pun? Cik Asrap dah settle belum tu Cik Asrap? Dah. Internet slow. Okay. Internet Okay. slow. Dah. Sangat tu Cik Ashraf. Habis dah. Habis kelar dah untuk edit. Okay, Ashraf buka. Time buat tu. Dia padam stop sharing. Dia bila tunggu update 1 hari lagi tu yang payah tu kan. Dah salah kena tunggu 1 hari lagi. Ada contoh lah nak tengok yang tak ada lagi. Sementara Ashraf tak buat lagi. Dah. Tu dah share dah. Okay. Okay. IH01. Buka IH01 dia. Okey dah. Masukkan functional location. Location yang tu tadi tu. Falabella tu. Tu FX substation. 1407. Macam mana? Tu masuk kat functional location. Okay, buka balik. Ni nak buat yang lain ke yang Yang tadi lah. Yang tadi. Yang Falabella. yang saya tunjuk tadi? Okay. Parabel. Pergi kat tu ding. Ni FX substation tu. Ni. Okey. Sekejap. Tu ambil yang 01407. Tick Equipment. tick equipment store, deleted object pangkah. Untick. Okey. Okay, lepas tu execute. Atas. Yang tu. Okay. So, Primary. ada primary, ada secondary. Kita nak update dekat atas dia, ibu dia, functional PE tu sendiri. So, pergi yang kat atas sekali tu, ikon save pendamaran tu. Okey. Double click. Okay. Edit dulu. Gambar spek Gambar spek. Kalau tidak dia tak boleh tekan. Gambar spek. Boleh. Atas kanan, atas kiri. Okay. So, klik classification dekat atas tu. Classification. Okay. Oh, yang definisi. Ya. Yang paling penting, Tu yang feeder number voting in out tu siapa buat? Nanti tak? yang ni semua APP. Optional. APP? Dia optional lah, tapi isilah. Dan untuk 10 tahun akan datang, mana tahu jadi lagi APP situ kan dah senang. Sunat jarang buat, wajib je biasa. Itulah, tapi dia kena isi lah. Dia senang ni. Source supply dia. Source supply name. Buka dia punya kolom tu besar sikit. Tarik kolom dia. Situ. Kolom karakteristik tu. Okey. Okey. Name SS. SS name. Ni kenapa ni? SM ni PPU Dua kan? tu.
Source PPU dia source mana. Sekali Oh, dengan okey. breaker number ke? Tak payah. Okey, so untuk Pandamaran ni kena tengok CPP dia. Apa dia punya FL, dia punya FL tau. Kejap buka. Mana suruh? Schematic. Okey, dia dari PMU Pandamaran. Sebisa Ni PPU mana-mana series. okey. PMU Pandamaran. Okay. Apa functional Okey, location dia? Tengok kat asset list asset B2 tu dia. Asset yang dah buka tu. Bawah. Okey. Bawah tu. Dia. Ni. Cari PPU Pandamaran ni. Cari FL PP Pandamaran. Okey, ni. Yang ni lah. Lah delay. Kiri dia tu lah. Copy. Okey. So masuk sini je. Okay. Okey. Yang feeder ni. Feeder number tu dia punya CB berapa? Ada tak dekat Ni kan. Dekat ni ada ke? Schematic. CB1 kan? Satu. Kamu bekerja. Astagfirullahaladzim. Kat mana ni kau? Ada tak ada cuba try. Sekejap saya tengok. BPKG. PPU. Masaknya je bang, yang depan pun. Kalau tak depan, Okay. Ke kalau jadi dia ambil yang Seri Minang nombor 2 ni dulu. Macam mana? Yang Parabella ni jadi flag. Sebelum ni Seri Minang nombor 2. Tak, yang sekarang lah. Yang sekarang ya? Mana nak cari ni? Mana nak cari? ANB, okey. Dia ada CB1 kan, dia ada ni. Ada NB1. Isi NB1/NB1. Nanti boleh check. Dekat bawah dia, dekat feeder number. Okay, copy yang ni. Okey. Slash /NB1. NB. M. Norway. NB. Norway. NB. NB1. Betul. Sekejap saya nak share satu. Okey. Sekejap saya share. Okey ni. Yang ni saya buka PPU Pandamaran punya data. Yang ni pun sama, buka dekat IH01. So kita letak je functional location dia. Oh, okey. Nampak ni benda ni. Ni banyak kan? Okey, betul. So dia CB1, Seri Minang. Betul? Okey. So ambil ni NB1. So kita boleh double check lah, kita boleh check sendiri juga. Sama juga tikut dia IH01. Masukkan je functional location dia. Okay. Macam tu. Faham. Okay, sama buat. So ni share balik. Voltage. Share balik. Share balik.
Okay, kalau yang selepas tu voltage ni, voltage Volt- dari Voltage kita 11 kV lah, memang 11 je lah tulis. sebelah feeder ni Feeder name tu apa PE first leg dia? Dia sendiri. Dia sendiri. Kalau dia sendiri, masukkan functional location dia sendiri lah. Yang atas tu. Kopi yang atas tadi. 1407. Ha. Jadinya ni macam saya cakap tadi lah. PE bawah dia tu semua, kalau dah ada data ni semua kena ubah. First leg dia semua kena jadi functional location ni. Okay. Okay, dah siap 4 ni. Okay, name tu ni feedback dia. Feedback dia. Tengok Dia PMU 1. PMU 1 ni macam ni. PMU Pandamara. Nah, tengok FL PMU Pandamara. Ini dia. Okay, yang ni. Okay. Okay, feeder feeder 2 ni yang first leg ni laju motor ni. Mana? First leg dia? Apa dia? Lanjut megah. Okay, Betul. Nampak? Tu first leg dia. Ya. Ni nak isi kalau first leg dia yang ni. Ni apa? Mana? Feeder number. Feeder nombor 2. Feeder number 2 ni ambil functional location dia. Dia CB1 kan? Betul. So basically PMU CB1. Tak ni saya CB1 vaksin. Ya nak? Bukan vaksin ni. Kita cucuk vaksin ni. Sudah kan? Dia cakap dengan siapa tu? Pandamaran Pandamaran MB1. Okay. Ni MB1. So kopi ni tambah MB1. Tak ada kopi. Kena ambil bawah. Okay. Paste. Okay, kena tambah MB1. Macam tu. Okay, untuk jadi kita kena cari functional location yang wujud tau. So kita kena buka balik IH01, tengok apa yang ada. Contoh okay, jap saya share semula yang IH01 balik. Okay, tengok letak tadi functional location PMU tadi. Okay. Okay. Equipment install. Okay. Deleted. Nak senang expand hole je. Expand all mana? Hole. Ni. Kanan sikit. Dia ada tulis. Expand sebelah label. sikit. Sebelah lagi. Label. Kanan. Ni. Ni. Sebelah satu. Yang tu. Ni Okay. Boleh cari. Kalau So, macam yang ni kenapa cair-cair? CB1. Dia kalau ikut dia CB1 ada MB1, tapi ni nak percaya Cia ni kena semak balik lah. Macam tu lah. Patutlah macam laru. Okay. So sepatutnya kalau ikut betul lah dia kalau CB1 dia tak ada NB kat sini, so dia MB. So kena ambil MB ni. Kenapa ada lanjut bergas? Terus macam ni dua ni tak update lah. Maksudnya Dia tak terus update tu. Dua pencawang atas ni baru masuk ke? Aduh. Okay, tu tanya sendiri lah. Tapi bolehlah masukkan tu MB1. Betul lah tu cahaya Cia kat bawah kan? Cahaya kat bawah ni. Maksudnya so, kalau dia ada lanjut megah ni. Okay, so tu nanti ubah. Tak apa, masukkan dulu MB1 kan? M tau? Bukan N. M. Tadi M kan? Yep. Double check. Tak apa.
M. Oh, M pula. M tu primary, N tu secondary. Ni N. Okay, ni M. MB1. Apa-apa pun kena buka balik ISO 1 nak tengok apa dia functional location sebenar. Macam buka balik. PP unit secondary bagi PMU kan? To the end or? Okay. Kalau ikut PMU ni dia primary, switch gear dia primary. Bukannya secondary yang 11 kV tu. Tahu lah. Sepatutnya dia N. Sepatutnya yang 11 kV ni N. Oh, yang ni M. Primary ni. Tak apalah kita ikut dia sebab dia dah ada. Dah tu kita follow lah dia. Oh, okay. Oh, yang ni Voltage sama lah 11. plus Feeder Nama name Ego. dia first select. feeder name Feeder name first select dia tadi. Apa entah nama saya dia. siap. Dah tukar kan. Tak payahlah ambil yang ni. Oh, Tengok skematik. Yang PDF. okay. Ni lanjut megah. Lanjut megah tu punya FL apa? Cuba cari. Buka Tengok. kat tu List dia, skematik tu yang senarai. List asset tu tak apa juga. List asset. Kanan. Okay. Tu. Tengok yang PE. PCE 11. KVT. PCE. Tak, PCE. PCE. Okay. PCE 11. Ni campur semua ni. Cuba Ctrl F. Tu ke kanan, cuba ke kiri lagi. Mesti ada nombor pencawang. Jadi. Okay, dapat. Copy tu. Ini. Mudah kan? Copy je. Tak tahu mudah. Tak tahu. Payah. Okay. Name 3 ni. Kalau dia ada lagi source yang lain, boleh masukkan. Kalau tak lain ada, tak payah. Kalau tak ada, tak payah. Siap lah. Rasanya dia macam 2 ni je. Dia 2. Kiri kanan 2 ni. 2. Okay, save. Ni save. Mana save? Dia kena back dulu. Oh, back dulu. Back tu hijau tu. Okay, dah. Save dulu. Okay. Dah com ke belum PE ni? Dah com dah. Masukkan start update tadi. Double klik. Dan kat sini Edit. Start update tu letak tarikh. Betul. Letak tarikh com. Bila kau ni? Wan. Pakai shutdown Azlan mana? Aduh ni. Bila kau ni? Cek Google Calendar tu. Berapa nombor projek? 5841. 20/2. 20/2. 22/2021. Kepala Bella Betul. Betul. So, kita. Okay. Apa jadi? Tak jadi apa, ada data lah nanti save lah. Back. Oh, macam tu. Dah save dia? Dah save. Dah save. Okay, siap lah untuk FLW.class dengan FLW class no SOS ni. Dah siap 2 tab ni. Dia buka tadi ni, SLFS substation. Bawah. Tak mana. Itu yang tu. Sebelah dia. Belah dia. Okay. Belah. So yang FLW.class tadi, settle yang baru satu settle bawah kan? Baru satu tak apa lah.
So buat semua ni. Kemudian pergi tab. Kadang-kadang tu tak ada apa, data dia je. Oh, semua ID saya. 87. Oh, banyak juga ni. Merah mata juga nampak. Without class ni senang je, kita tambah kelas dia je. Okey, yang FL yang kecil, yang untuk kalau FL substation, contoh TX lah. Kena masuk juga kelas TX. Kau tak payah? Kena. Contoh, kita buka balik ni, FL Falabella ni. Mana tadi? Kat IH Okey ni. kalkulator tu. IH Ni kat sini lah nak execute. Kita execute balik. Yang mana? Okey. Okey. Buka ke primary. Kalau yang Ni dah buka dah. Oh, ni tak react. Ni tak ada tiak, ni 11 GB. Okey, tak apa. Tu je lah untuk Ni kira dah kuning dan hijau ni dah complete ni kan? Hijau ada. Hijau tu tak bermaksud complete. Hijau tu maksud dia dah posting barang. Barang dah keluar. Dah ada barang. Kadang-kadang keluar barang. Tapi ni projek lama. Tapi tak ada hijau pun bawah ni. Tapi barang kita dah keluar. Jadinya kena create. Sebab kalau dulu awal-awal masa perkenalan ni, kita main letak je FL, betul tak? Betul tak Ashraf? Betul. Yang tu yang kita kena cleanse balik tu, yang barang dia entah dia masuk dalam pencawang mana. Tak tahu dia duduk kat rumah mana. Pencawang betul, tempat dia dia parking tu salah. Oh, takut salah. Salah parking. Okey, kena betulkan lah tu. Yang tu kena betulkan dekat structure. Kalau ada contoh senang sikit pun nak tunjuk. Cubalah tengok satu-satu. Kita ambil satu lagi dia kita. Ambil satu lagi contoh, cuba buat. Kita try ya. Kita ambil mana tadi. FL succession. Yang ni dia, yang try mode ni dia ada tag. Den buat semua, Den. Buat semua. Oi. Pino mata. Oh, kalau ni dah ada ni. Dah ada apa? Data di dalam tu ada ke tak? Data dia nak tengok dekat sini. Ni parking tu. Okay. Classification. Oh, yang ni lah kebanyakan kosong lah. Patutlah nampak dah kosong, tak tahu siapa kena isi tu. Kan dah tahu lah siapa kena isi. Pelik tu. Try mode mana try mode? 900. Ni. Oh, ini melibatkan apa aksesu kali ni.
Hmm. Bris D 9. Bris D. Dia 9, Bris D 9 pula. Apa ni? 10. 10. So kalau macam ni kena tengok ni. Ada ke? Tengok list asset. Tak ada lagi lah, Miss Dil. Ke ni yang lama ni lah. Alamak. Tak apa lah. Nanti cari balik. Faham. Kita dari sini faham lah juga ni. So, Tika, untuk Pak APP habis tak? Tu kan? Untuk Pak APP, yang tu je lah. Pak AD pula. Yang tu, Hmm. retirement, tu je lah. Cuma saya nak tunjuk sebenarnya kalau ada yang tak ada classification tu, tapi tak jumpa pula contohnya. Oh. Tapi sebab kadang ada yang classification tak ada, so bawah-bawah karakteristik tu dia tak keluar tau. Tapi kalau ada macam tu, saya dah ada buat tata cara dia dalam PowerPoint tu, boleh rujuk tu ataupun tak faham nanti. Anda bagi kat saya tu? Tak saya lah kalau ada jumpa. Ada yang saya bagi Nanti dekat kata bang. PowerPoint. Kalau ada keluar yang tu. Okay, so far, satu lagi. Untuk APP, okay, contohnya saya nak ajar create FL. Betul tak? Boleh. Itulah, share. Okay. Ada tak pemesyafat tadi mana yang tak ada MB tadi? Correct. Saya tunjuk contoh. Tak ada mana? Yang kata tadi create SSU lama. Purchase order ada tapi MB dia tu tak cukup. Saya tunjuk macam mana nak create MB yang tak cukup tu. Jabatan Pembentungan 1202. Hebat Afar. Sekejap Saya buka ke? Puan nak buka? Format buka pun boleh. Format buka lah. Saya tunjuk. Sekejap Load sekejap. Sepatutnya APP yang create rumah-rumah dia yang colour biru tu. Tapi kalau buka pakai IH01. IL01. Nak create IL01. Kalau nak overview IH01. Dekat dalam PowerPoint tu pun saya ada tunjuk, saya ada tulis juga tikut yang perlu. Okay. Kalau L tikut IL01, IL02, IL03, L tu maksud dia functional location. Kalau kita nak create equipment, dia akan jadi IE. Tu kalau kita nak hafal tikut dia lah. Belakang dia 01 tu maksudnya untuk create. Kalau 02 change. Kalau 03 untuk kita display. Dah boleh share ke pun? Boleh share. Share screen. PE ni asalnya Jabatan Pembentungan nombor 2. Okay. Tapi kita convert jadi SSU. Okay. Tu dah ada 7 MB. Ini saya tambah ni. Oh, dah saya tambah lah. Tapi susunan
kalau tengok display lagi okey kot. Ni kedudukan gear dia semua kat MB1. Saya belum pindahkan lagi lah. Oh, nak pindah tu Ah, dah tahu lah. tahu. Oh, Nak pindahkan kita pergi kat situ. Cuma saya nak tengok balik detail dia. Saya belum tengok detail lagi. Nak pindahkan dia ikut. Sebab ni saya dah label kan. Yang ni link number dia bagaimana saya dah label. Cuma belum pindahkan lagi. oh, okey tu dah boleh create dah tu. Lagi satu boleh lah sikit. Ada satu action PD yang belum ada. Apa pasal dia? Elok dah lalu yang ni belum lagi lah kot. Kenapa ada CSU atas tu? Itu lah ceritanya. Dia kita PE HMPD ni asal dia indoor tau. Single single chamber. Lepas tu dalam cadangan CPP tu kita kena pindahkan alatan dalam bangunan tu jadikan CSU. Lepas tu bangunan PE tu kita convert jadi SSU. Kita kena ada buat kerja civil sikit lah. Okay. So memang yang ni sepatutnya kita kena buat FL baru untuk SSU HMPD ni kan. Senangnya macam tu, tak payah create satu-satu. Ini pasal dia tak create, kita masukkan je dulu kat sini. Lepas tu boleh pindahkan kemudian kawan. Lepas Mr. Kumun buat dia punya rumah baru untuk HMPD, SSU HMPD tu. Boleh. Yang CSU ni apa ni? Apa dia? Yang CSU atas ni? CSU ni dah kom dah. CSU ni jadi HMPD nombor 1 tu. Begitu. Maksudnya kena ada 2 PE lah. Betul. Dia akan jadi 2 PE dalam satu kawasan tu. Kena create FL lain lah satu lagi ni. Betul. Saya belum liaise dengan Mr. Kumun lagi. Okay. So cadangan saya PE satu lagi pindah ke SCSU ni je lah kot, senang sikit. Kalau nak pindah VCB ni banyak. Betul. Betul juga. Okay. Dah tahu apa nak buat tu kalau okey lah maksudnya. Data-data dia dalam dia dah tahu nak isi kan? Tahu. So dah okey ni Puan. Okay. So ada isu? Ada problem lain kita? Tu je lah basically. Bomel pun dah pandai, tak perlu kot. Tak ada apa dah. Benda yang sama je lah maksudnya. Benda sama je. Tu je lah. Cuma planning lah. Maksudnya planning Ashraf kalau nak tambah apa tu? FL boleh tanya Puan Farid lah. Boleh. Tepat rujuk. Dia senang, dia guna tikut IL01. Saya nak create, tak ada contoh. Sebab kalau ada contoh boleh saya tunjuk. Sebab dia senang je nak buat.
untuk create functional location. Untuk equipment tu dia leceh sikit. Functional location sepatutnya senang je. Tapi overall macam benda tu lah yang nak kena update kan. So dah tahu yang tu. Kalau ada apa-apa Aisyah nak tanya saya pun boleh. Tak apa, nanti kalau ada isu dia nanti tanya. So, untuk tak ada dah, habis? Basically untuk update tu macam tu lah. Cuma saya nak tunjuk lagi satu, T-code CN43N. Pernah guna tak? Tak. Okay. T-code ni CN43N. T-code ni kita boleh tengok linkage antara project builder dengan FL. Oh. Contoh Oh ya. Senang saya ambil satu projek. Poklang saya ambil satu. Okay, dia ambil. Sebenarnya sebelum masa kita dah execute FL tu, kita boleh tengok WBS element ni dia tally tak dengan FL yang akan keluar tu nanti. Contoh macam ni Okay. 3A1. Okey, untuk projek 5952, 3A1 ni FL dia adalah MATX1. Betul lah. FL untuk 3C adalah MB1. So betul lah. So maksudnya untuk projek ni 5952 ni maksudnya dia summary lah, summary. Kita boleh tengok summary dia. Kan? So boleh lah isi apa-apa project number dalam ni. Nak tengok dia apa FL dia, ada tak, betul tak keluar banyak tu, betul ke projek tu sebenarnya ada 2 TX tapi kenapa kat sini ada 1 TX je, dia tak keluar macam location lain. So boleh tengok balik. Boleh audit balik lah maksudnya. Tolong check yang project number. Nak nombor projek. C20 6001 DPKG C20 6001. Okay. Okay. Untuk ni kenapa TX ni dia tak keluar MATX? Ni tak ada barang. TX ada tu. Habis tu macam mana ada WBITX? Saya tengok dalam tu dia kabel kot. Kabel. So salah guna WBS ke? Tahu. Berapa tadi? 6001 ke? Barang. Memang tak ada barang Join ni? Dia tak ada connect. Tapi dah create. Dia sedia ada. Sedia ada. Tapi disebabkan transformer tu kena keluar. So dismantle TX lah maksud dia? Dismantle TX? Dia ada dismantle TX, lepas tu nanti dia masuk balik TX baru. 1000. So ada TX lah? Ada TX lah. Ada TX lah? Ada TX. Memang SSU ber-TX. SSU sekarang kan kena TX. Okey, tak apalah. Cumanya kenapa dia tak ada functional? Kenapa existing Oh, dia existing. Jelas sikit. Pencawang tu memang transformer 1000 kVA. Tak perlu tukar-tukar. So,
Tak ada TX yang ada. dikeluarkan. So tak perlu keluar barang tak? Tak perlu keluar TX tak? Tak perlu bro, tak perlu. Situ bukan 750. Memang asal dah 1000 kVA. Okey. Tapi yang ni pun applicant number tu. Bila number tu maksudnya FL dia bukan kita run daripada sistem lah. Kita yang masukkan. Kan Ashraf kan? Aha. Ha. Sebab ni So pejabat sebab dia ada itulah. ni. Okey. Sebab itu kat sini functional location dia 1192. Okey, contoh saya tunjuk contoh je lah. Kalau contohnya macam ni, Yang ni functional yang saya tak location dia betul kan? 1192. Ni tak betul kan? Bila keluar contoh ada barang dekat TX ni, dia akan park bawah functional location ni terus macam compact sub yang Pemirsa Farid tadi punya. So dia dah salah parking. Sepatutnya kalau betulnya dia akan ada /MATX kat sini. Macam ni kan. So functional location dia sepatutnya macam ni. Ni kalau ada TX lah contoh saya nak tunjuk dia punya scenario. Tu je lah. So inilah kegunaan CN43N. Kita boleh tengok functional location apa yang ada dekat projek tu dengan projek tu tally ke tak dengan functional location tu. Ni kira APP kena master lah sebenarnya 3A1, 3C ni apa. Contoh kalau tak ada kerja TX, jangan letak dekat jangan letak dekat sini. Terus je letak dekat kabel. Contoh untuk jointing tadi kan, jointing termination ke. Buat je dekat kabel nombor 3. Nombor 4. 3 ni pencawang Pencawang punya WPS 3, 6, 7, 8, 9. Nombor 4 tu adalah kabel dengan 5 overhead. Okay? Okay. Puan, untuk Ya. projek ni pencawang asal dia pencawang biasa. Pencawang biasa. Chamber lah. Apa dia? Dia pencawang biasa single chamber. So dia akan upgrade kepada SSU. Perlu tak kita delete yang FL ni dan create FL untuk SSU? Saya dah create mudahnya 8 MB saya dah create. Sebenarnya mudahnya create baru tau. Kita dismantle je PE ni. Lepas tu kita buat je FL tu projek baru satu, nanti dia akan terus automatic keluar. Tak payah kita nak create baru tau. So tak payah pakai walaupun sebab kita nak dismantle walaupun benda tu dah sedia ada pun. Bukan benda sebab just convert. Maksudnya dia bukan PE, kita dah jadi SSU. So dia bukan PE, betul tak? Ibaratnya kita dismantle lah PE tu. Kita create SSU. Dah create manual lah. Kiranya tapi dah create manual tak apalah. Kalau senang buat macam tu lah. Dismantle terus PE tu. Sebab dismantle, lepas tu saya ibaratnya memang baru. So nanti tukar functional location kat PE tu padang tukar baru. Maksudnya kita pencawang tu dah tak ada dah. Yang ada SSU. Dia lain senario kalau dia PE, kita nak tukar daripada 2+1 tukar 2+2, yes, tu PE lama. Sebab barang lain semua ada, tinggal RMU tu je kan yang kita nak tukar upgrade 2+2. Kalau macam yang tukar pada SSU tu dia agak leceh sebab nanti bila kita create manual takut ada linkage yang kita tertinggal. Yang tu nanti menyusahkan kita nanti akan datang. Nak create satu-satu tu bukan satu hal. Baik kita buat yang baru, dia terus execute, terus keluar yang baru. Jadi isu macam Pemirsa Farid tadilah akan jadi gitu. Ya, betul. Betul. Okay. Cakap. Sempat lagi tukar. Tak boleh lah. Try buka FL ni. FL. Ataupun nak buka kat mana? Full FL. Saya buka projek tu. PCE SSU beza kan? PCE SSU dengan SSU. Dia punya functional location dia akan jadi SSU. Mana dah tak boleh pakai lah PCE tu. Tak boleh pakai lah sebab itu kena kalau senang create yang baru. Macam yang saya ada tunjuk tadi kan. Tadi saya ada tunjuk kalau PE, PCE. Kalau SSU dia akan jadi SSU lah.
Ni. Saya share screen ke tak? Share ni. Macam mana kita nak Sempat kot tukar sebab tapi kalau saya klik barang auto linkage Tika, dia jadi PCE je. Kalau auto betul lah. tak tahu macam mana nak tukar ke. Saya rasa SSU tu 33 kV saya rasa. Saya tengok tadi yang slide tadi tu. Sebab ada juga SSU yang SSUJ Tu betul SSU. pelik tu saya tanya ni SSU ni. Tengok Buat PCEJ. Dia PCEJ SSU untuk lah. 33 kV. Saya rasa tu saya pelik tapi ada juga yang lama tu je guna SSU tu. Kalau SSU yang lama dia guna SSU ni kan? Tapi kalau auto linkage sekarang semua jadi PCE. Saya tak tahu macam mana nak tukar ke SSU. Tak apa, macam tu kita guna jugalah PCE. Cuma kita sebab setahu saya SSU ni untuk 33 je pakai. Kita ni under 11 ada PCE juga macam mana pun. Itulah. Cuba confirmkan balik Puan dengan apa FL siapa yang buat. Boleh. Yang sepaham saya daripada dululah. Sebab kalau cuba tengok list asset B2 tadi, ada yang SSU, ada tu yang lama dia ada. Lama-lama. Saya takut yang dulu sekarang dia dah finalize kan auto ni, kot. auto linkage ni dia jadi PCE tu. Dia kira 11 kV jadi PCE semua. Tak apa, buat PCE macam tu. Kalau create manual tak boleh ke, Boh? Dia tak link Macam mana? Kalau create manual guna IL01. Tak boleh. Benda tu dah run auto Puan. Lagi satu memang sepatutnya PCE tu under 11 kV walaupun dia SSU. Sebab dia nak labelkan tu asset 11 dengan asset 33. 33 pula dia ada 3 asset. PMU lah, SSU lah. SSU tu pun rasanya untuk PPU juga. Oh tak, PPU baru PPU ada saya. Itu dia ada PPU sebab kalau dia nak label, sebab kalau macam yang dulu kat sini SSU tapi kat sini J yang macam saya cakap tadi. Sebab kalau nak tengok berapa kV, dia tengok dekat sini sebenarnya. Macam tadi G 33 kV. Kalau 132 E yang belakang ni. Dia beza voltage sebenarnya dekat sini. Tapi mungkin sebab dah linkage ni, dia nak samakan semua. Nak mudahkan untuk linkage, dia terus je buat PCE untuk 11 kV. Sebab dia dah tulis sini kot. Yelah sebab SSU 11 dengan customer 11 kV sama. SSU 11 dan customer 11. Okay, tak apalah, kita guna PCE lah. Benar. Okay. Tadi nak tengok apa Ashraf? Tu FL Ramli Potri tadi. Kita buka yang kat IH01. Saya create manual tu. Dia orang dah update table lah. Ada nombor. Yang tadi tu. Ada nombor dia ke? Berapa tadi Wan? 0. Lama. Yang mana? Yang tadi buka tadi. Yang Ramli. Bukan ini. Mana dia? J1192 kot. Itu nombor WPS ke? Nombor FL. J 0192. 1192. Top Forest. Betul. Top Forest. Kita tengok. Okey. Tu. Space gear. Ni. Tu. Ada create dah Wan tu. Tak apalah kalau dah create. Tu yang saya tanya Tika tu, yang MB1 ni nak delete ke tak? Ingat? Ada saya tanya tu. Tak payah. Tambah lagi 7 kan? Tu saya create 88. Sampai 88. Betul. Total VCP 8 asal dia RMU. RMU. Okey, tak payah. Ni kena masuk dalam retirement kan? Nanti masa RMU baru yang keluar, dekat bawah MB1 ni akan lagi satu warna hijau ni. Maksudnya MB1 ni ada 2 equipment lah bawah MB1. Tapi bila masuk retirement nanti yang ni automatic hilang lah. Yang hijau ni.
Okey. Yang tu pun saya dah create saya tu battery charger tu. Tak tengok bawah. Battery charger. Bawah. Ni. Ni ada dua. Ada dua, betul. Ada dua. Yang dalam project builder pun dah masukkan dah lah FL ni. Dah. Ashraf. Tengok manual itu balik-balik. Hebat lah. Kan Ni protection. Bijak. Bijak. Betul tu. Betul ni. Ni dah siap dah. Yang ni data dah cukup belum? Ni start update kena isi. Classification dia ni okey. Ni FLCD ada kenapa pula? Update lah. Allah. Kita cantikkan rumah-rumah kita ni. Dia tak dalam ada pula buka kan. Transformer ni. Jangan begitu. Transformer ada lagi kan ni? Begitu. Sama. Saya penat mengira. Transformer ni ada lagi. Ada. Tu yang Reza buat WBS TX, dia ingat TX 750. Nak tukar ke 1000 tapi tak perlu, jadi kekalkan lah. Ni projek ni lah. So TX ni tak bergerak. RMU saja bergerak. Okey. Okey. Tak ada orang tanya ke kenapa yang ni tak ada warna pink bawah ni? Yang ni ada, yang tak ada. Apa? Asal? Tak update. Sebab apa? Saya Syak dia tu create manual bawah. Ni Puan. Create manual. Update equipment manual. Tak ada melalui store. Zaman dulu. Melalui store kan. Dulu. Zaman dulu. Sebab zaman dulu dia tak ada ni. Sekarang yang ada ni dia yang baru. Dia ada apa simbol belah kanan tu. Ketika construction store aware tak pasal MB1, M2, M3, M4 ni? Dia boleh nampak tak? Store? Masa dia nak keluarkan barang. Nak posting. Dia tak nampak dia bagi lombok kat MB1 tu. Sebab dalam WBS kita letak satu je kan, MB1 tak? Macam ni. Lama dah saya tanya. Dia okey, masa app create macam ni. Dekat sini. Kuantiti ni kalau VCB dia kena buat 8. Ya. Bila buat 8 dekat sini. PE lah? WBS. Daripada WBS ni ni. Itu saya dah betul. Ni. Yang ni lah RMU. RMU. Tapi ni sebab application number 2 kan. Kalau ni applicant number 1, lepas tu continue ni buat 8, nanti bila run FL dia akan automatic keluar 8. Kan senang. Tak payah nak buat baru. Tapi ni sebab dia ada TX juga kan. Complicated sistem. Betul lah ni. Dia tak ada isu lah kalau next time saya jumpa yang jenis convert jadi SSU ni, saya dismantle FL lama. Tak ada isu lah. Kita ada link ke mana-mana. Tak ada. Dia tapi banyak berubah tu tiga. Dia macam ni kalau tapi macam ni dia senangnya buat FL baru sebab dia ada satu lagi TX. TX ni masih ada. Kan? So kalau boleh senangnya nanti transferkan TX ni kepada sana and then FL ni delete kan. So dalam sistem bila run dia dah tak ada benda ni. Sebab itu sistem tadi saya tak tick delete object. Kalau kita dah delete tadi, kalau kita tick deleted object ni, bila kita run sistem kita akan nampak benda ni. Faham tak? Contoh saya FL1192 ni ada TX ni dengan ada. Lepas tu untuk projek VCB ni Ashraf dah create PE baru, maksudnya buat nombor 1 kan. So dia ada FL baru. So bila dah create dah nak nanti transferkan benda ni masuk kepada FL yang baru tu.
So yang ni Ashraf delete. Kena delete satu-satu daripada bawah. Delete. Bila kita run FL, the whole FL, kita tak payah tick ni, dia takkan ada dah lah. Okay, macam mana nak run FL, nak tengok semua FL ni? Tu lah macam mana nak tengok? Buang kepala depan tu tak? Nombor tu. Boleh juga buang nombor ni. Lepas tu, execute. So nanti dia tunggu lama sikit, nanti dia keluar semua. Jadinya bila kita dah delete tadi, kalau kita tak tick delete object ni, FL yang satu-satu tadi tu dah tak ada nampak lah. So dia tak ada isu pun sebenarnya. At least jangan hilang terus lah FL tu. Jangan delete tapi tak transfer, yang tu hilang barang dia. Sebab sekarang kita nak kira barang dekat kita punya asset ada berapa. Bila kita dah transfer, bila kita download, asset tu masih ada, cuma dia rumah dia dah berubah. Memang betul pun sebab daripada PE dia dah tukar pada SSU kan. So rumah dia dah berubah, cuma land tu masih sama lah, betul? So macam ni. Benda ni boleh lah download kerap-kerap. Download sebulan sekali kalau ada PE baru, boleh tengok. Kalau macam ni kita tengok kan. Ni mesti projek baru ni. Projek baru. Tak rename. Motor baru tu, 5720. Tak rename lagi lah. Maksud kita tak edit lagi lah dalam dia. Tak tahulah barang dah keluar ke belum. Ni ada lagi 5973 atas ni. Boleh check lah. Ni 5932 atas ni. Nanti check. Tu dah rename. Check boleh buat. Wih, KJU ke satu? Mana KJU? Ni. Wah. Ni pun ya. 0998 apa? Siapa yang create FL lah? MSVT ni. Sudah. Kumul kan? Kumul. Pergi create baru pula. Marok. KJU terus masuk sini. Kena masuk dia, kena beritahu kat dia ni. Ataupun Poklan punya tapi dia tersalah ni. Compact sub. Kena beritahu kat Komon lah ni. Tak banyak dah ni. Kalau ikutkan Poklan tak banyak pun ni. Yang penting settlekan ni lah. Yang Jamali bagi hari tu. At least yang ni dah okey. Yang ni AD yang ni AD, kena edit data-data dia. Yang ni source of supply tadi lah, kena tengok satu-satu. Yang ni AD buat? Yang ni apa kena buat ke tak? Nak bantu boleh. FL with class ni? Without class ni maksudnya dia tak assign class. Tak, yang last tu. Not complete tu. With class tapi not complete. Dia ada data dia tak isi. No source of supply. Ni remark dia ada tulis ni. Okay. So yang part AD apa benda dia nama dia? Nama apa awak? AD equipment tadilah. Barang baru masuk. Baru masuk, yang hijau-hijau tu semua kena edit. Kena edit pun ni? Contoh tak banyaklah kena edit dalam dia. Bapa dia tak auto lah benda tu? Dia separa auto. Parok. Dia tak full, dia separa lah. Ada yang selagi separuh kita kena update sendiri. Kalau macam ni, projek ni 0450 ni barang tak masuk lagi ni TX sekali ikutkan sebab tak ada equipment. Nanti bila barang dah masuk, jadi kena update kat situ lah. Classification dia kalau tak ada. Equipment tu Jamali tengok tak kalau tak isi? Tengok. Equipment Jamali tengok. Banyak AD nak buat kan?
Banyak. Tak tunjuk Sangat banyak. satu Tika. Contoh macam ni AD untuk AD punya part. Sebelum dia AVD kan? Sebelum dia AVD kena buat tak? Itulah saya tanya Pemerintah Farid tadi. Pemerintah Farid tadi dah siap semua. Nanti Sama je lah. itulah bila Jamali dia akan check yang tu. So selagi yang tu semua tak ni, yang ni dia tak boleh, dia tak akan tick DARD ni. DARD ni. DAVD. DAVD. Kita akan tick DARD. Data DARD. ready. Bila data dah ready kita akan tick. Yang ni Jamali akan tick. Dah tick ni barulah kita boleh take over, boleh close. Selagi tak tick ni, projek ni tak boleh take over. Okay. Nak tengok contoh itu? Tak ada contoh. Ni Sepang. Oh ni PKG tak banyak lah. PKG ada sikit je. Ada 4. Complex sub. No source of supply. AD ni nanti mana-mana yang projek yang baru. Yang projek baru. Hilang pula. Yang projek baru tadi banyak tadi. AD lah. Dia punya equipment. Dah edit nanti dah settle. DRD tu nanti email kepada Jamali. Supaya Jamali tick validate. Lepas tu nanti Jamali dah email balik. Contoh macam ni. Sekejap. Jamali. Test dulu 5 FL hantar ke Jamali tengok macam mana. Boleh juga. Banyak ni tak buat. Banyak tengok apa yang Jamali komen. Yang ni yang Kelang punya. Okey, contoh macam ni. PE ni, no equipment install at FL. Maksudnya ke FL tu, tak ada equipment, tak ada yang hijau tu. Okey, yang ni, contoh macam ni pula. Equipment ada, tapi detail classification dia tak ada. Maksudnya dia punya surat beranak yang AD kena update. AD tak update. So, check balik. Jamali dia check satu tau. Sebab Jamali ni dia cikgu ERMS. Dia tahu semua selok belok. So kalau untuk projek Nadeco, saya update source of supply tu, saya email kepada AD lah tak? Atau AD siap edit equipment, dia hantar kepada Jamali? Betul. Lepas tu nanti baru Jamali email balik, beritahu mana yang done, macam ni status DVD, mana dia done. Mana dia done ni kita boleh teko lah. Mana yang merah ni, detail classification ni, semua classification dia terisi. Banyaklah nak kena buat sebenarnya. Yang paling senang padat lah sebab dia satu je. Kalau PE lain kan dia kena buat TX kena buat, RMU kena buat, feeder pillar kena buat, kena isi. Leceh sikit lah. Bilangan customer. Object type. Keluar. Detail equipment. Detail equipment. Oh, dia check yang tu je lah, detail equipment. Detail equipment contohnya ni dah buat. Contohnya. Contoh macam ni Ni yang lama. Okay, tak apalah. So, dia akan check sekali source of supply tu betul ke tak. Okay. Dia tengok SPP. Okay, ni total number of customer pun kena isi. Total number of customer ni kena isi ready. Tapi ni yang lama. Okay, ni OM. Total number of customer ni sebenarnya dia campuran daripada industri, campur komersial, campur gazette, campur street light. Contohnya untuk PE ni, untuk transformer ni, dia pergi kepada satu je kilang contohnya. So kita tak tulis industri, kita tulis je lah total customer ni satu. Dah. Yang bawah ni kosong tak apa. So yang ni ada masa part planning tadi ada juga kan nombor customer tu? Ada juga. Dia repeat macam tu. Tapi yang penting number of customer ni yang penting dekat transformer ni. Dekat classification transformer. Okay, contohnya nanti kalau ada jumpa projek nak update ni,
Bila klik class overview ni, benda Hmm. ni tak ada tau. Data bawah ni kosong, tak ada. Kelas ni kosong, tak ada. So, macam mana nak adakan benda bawah ni, klik tambah ni, lepas tu edit masuk. Ni kena tekan edit dulu, class overview. Expand Ni tambah. Oh ni. Tambah ni. Insert row. Okay, kelas ni ambil kelas yang ni. Ni. Tengok equipment tu equipment apa. Contoh macam transformer, ambil di transformer, masukkan sini. Lepas tu dah tulis di underscore transformer. Contoh macam ni Lepas tu nanti enter. Bila enter, dia akan keluar benda ni bawah ni. Okay. So ni tak boleh buat lah sebab dah ada. Okay. Itu je lah. Start update ni pun nanti yang ni yang dalam. Sebab ni nanti dalam ARMS nanti dia kalau kita nak buang transformer ni, dismantle tak boleh ni sebab start update ni tak ada. Sebab ni Puan nanti boleh share tak tadi yang slide tu? slide yang ni ke? Tu PowerPoint. Betul. PowerPoint yang ni? Betul. Dah saya dah bagi Ashraf, nanti Ashraf forward. Okey, terima kasih. Ni ada dua ni ambil yang ni terbaru yang saya ada update sikit. Yang kat sini saya ada tunjukkan cara dia. Cara dia kalau tadi tak ada kan. Saya ada tunjuk kat sini lah. Nanti boleh, kalau terjumpa projek yang macam tu, boleh follow ni. Kalau tak boleh contact saya. Okay. So, saya rasa tu je lah. Okay. So, saya buat rumusan sikit kan untuk part APP, object type, object class tadi kan. Saya kena update kan. Lepas tu source of supply tu kan. Kena untuk, update dekat atas ni tau. Atas ni. Yang bawah-bawah ni tak payah pun tak apa. Okay. Yang penting atas ni. So, yang part APP dah clear dah. So, part APP ni object type class ni kan. Dua ni kan. Tengok start update. Start update ni. Start update ni tarik shutdown Tarik shutdown. Okay. Betul. Lepas tu classification. Yang tu lah, semua tu lah. Semua ni lah. Dan yang paling penting yang ni lah. Yang ni yang RCC akan ambil data dia. Ni. Bila breakdown, RCC akan baca yang ni, part ni. Okay. Yang objek isi atas ni lah. Okay. So, lepas saya siap ni, saya akan email kepada AD untuk DARD. Sebelum Cik Syafiq DARD, dia kena update equipment tak? Betul. So, tagi kat equipment. T-Add dengan RMU je kan? Kalau ada VCB lah. Feeder pillar? Feeder pillar sekali. Gilek, patut dia capture terus nah. Ni nak tengok apa? Class overview balik tak? Di RMU. Object type dulu lah. Ni lah, update ni lah. Update ni. Banyak benda nak update. Switch number 4. Gila. Kalau feeder pillar banyak lagi. Length to setting, length to short ke long ke. Dia dah ni semua. Okay, dah siap tu. Terus DARD. Okay, lepas tu Syafiq akan email kepada Jamali lah. Betul. Okay. Lepas tu tunggu Jamali reply balik email kita tu. Dia check. Dah boleh, dia akan beritahu lah tadi macam email saya tadi. Okay. Faham lah. Buka untuk
Yang mana? Yang retirement tadi pun okey? Boleh lah. Ada slide dia tak yang tu? Sebab sebelum ni tak pernah. Tak limak itu dia tak panggil ABP tu. Ya ke? Tu tak tahu tu nak create arwah tu tak tahu. Tak limak ada AD je tu. Itu Haji tanya itu. Tak tahu. Nanti kalau ada slide dia tu saya share. Saya tak pastilah ada ke tak ada slide dia. Kalau ada nanti saya share. So, tu je lah untuk FL. Buka untuk soalan tu. Siapa ada soalan? Ada soalan. Nanti Puan rekod tu hantar kat saya Puan. Asal record nanti dia hantar. Bagus. Ui, 2 jam. Boleh buat macam Penuh hak dia. Okeylah. Tak ada soalan bolehlah kita tutup. Penuh lagi. Apa lagi? Ada soalan? Tak ada kot. Dia selalu sekarang tak ada. Bila dia buat nanti baru dia ada. Aduh. Selalu macam tu. Satu lagi WBS level 3 kena rename juga kan? Sebab saya Kena? Saya lihat banyak tak rename. Level 2. Substation Com 1 tu. Ni. Ada Tu. soalan. Yang Kena. apa CSU tu Puan? Yang mana? Bunyi jauh je. CSU dia capture dalam apa dia? Kalau CSU dia capture tu dia substation unit ni. Kalau dekat switchgear tu macam mana? Dia kosong ke? Nak kena isi ke? Kalau CSU satu yang ni 3K. Substation unit lah. Betul kalau kan dia ada switchgear dia apa kan. Dia kosong kat situ. Ada contoh tak kita tengok? Aku tengok 1398. Yang tu nombor FL. FL 1398. Dia CSU je lah. Yang ada je tu. Ni objek time yang apa tak isi ni? Belum baru nak isi. Cuma tu lah dia kan dekat switchgear part tu macam mana tu? Dia tak capture kan? Tak buat memo kan macam mana? Switchgear part yang kat depan ni ke? Yang ni ke? Betul tu. Yang MB. Tak apa. Sebab kalau CSU dia akan letak dekat mana-mana yang dia nak. Sama ada kat TX ataupun dekat ni. So dia akan ada satu je. Kalau kita buka dia akan satu je. Kalau dulu dia letak dekat NETX ni. Sekarang bila run dia akan masuk dekat TX ni. Tak apalah, PE ni tak apa kosong. Sebab kita dah tahu yang ni dia. Tak apa, biar je. Dia memang parking kat TX kan kot. Sekarang memang semua dia letak kat TX. Dengan tu saya tu yang kosong tu macam tak tahu kan. Tak faham sikit lah. Tak apa sebab lagipun kat sini dah ada padat. So OM pun dia tahu yang nak adalah compact sub. Dia compact sub satu je dia punya equipment. So bila nak kredit ni dia tak lalu arms tau. Dia tak ada arms. Sebab dia semua benda dalam tu kan. Betul. Okay? Dia apa dah? Okay. Soalan lain? Tak ada kot. Okay. Nanti bila update tak faham boleh tanya saya je lah. Ataupun tanya Puan Syafarik tu dah hebat dah tu. Okay. Cik Hafiz ada soalan? Kau dah keluar? Dia keluar ke? Tu. Ada lagi tu dia. Wah. Okay. Terima kasih lah Puan Atikah. Sama. Kalau ada soalan yang tanya saya, tanya Puan Atikah tu. Okay. Kita tunda dulu meeting kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Thank you. Waalaikumsalam.